Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, siri live ini adalah untuk sambungan ataupun alternatif kepada siri kuliah di AQS Selangor. Dan disebabkan kami sekeluarga tak berapa sihat, jadi saya minta untuk live dari rumah lah. Last kita berhenti pada muka surat yang ke-27 pada 21 bulan 10 22 tempoh hari. Perbincangannya masih dalam bab faham alam dan makhluk gaib di alam Melayu sebelum muncul konsep agama. Yang bermaksud kita nak bahaskan tempoh hari berkenaan dengan kefahaman ataupun situasi sebelum munculnya konsep-konsep agama, kefahaman tentang alam dan makhluk gaib yang menjadi key point kepada perbincangan dalam buku ini. Saya berpandangan dia panggil hipotesisnya, masalah-masalah yang masih berlaku dari sudut khurafat, tahyul apa semua ni adalah antaranya kerana kejahilan tentang hakikat iman kepada alam dan makhluk gaib menurut Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita punya hipotesis lah. Baik. Jadi saya tulis di sini lagi, tempoh hari kita berhenti pada perbincangan bagaimana saya sebelum ini menulis juga buku Israiliyat, hadis maudhu' dan fitnah sirah di alam Melayu, juga ada kaitan yang sama, iaitu berkaitan dengan ilmu riwayah. Betapa di alam Melayu kita ni bila Islam datang, cerita-cerita agama, riwayat-riwayat yang dinisbahkan pada agama tidak dititik beratkan tentang kesahihan riwayat-riwayat tersebut. Ia disampaikan dengan begitu sekali lewah, dengan begitu sekali terbuka, dan menggunakan kaedah-kaedah seperti menggunakan sastra hikayat, sama ada secara lisan ataupun tulisan kemudiannya, untuk menyampaikan hal-hal yang bersabit dengan agama. Antara yang menjadi bidang kajian sekarang adalah kisah Nabi dan Rasul dan seumpamanya itu. Jadi lama-lama, mula-mula ianya hanya disampaikan mungkin sebagai kisah-kisah teladan untuk ambil manfaat seronok-seronok. Tapi lama-lama ia menjadi semacam satu akidah, satu kepercayaan lah. Walaupun ia adalah hanya asasnya cerita agama yang disampaikan dalam bentuk sastra sahaja, untuk hiburan sahaja. Namun lama-lama ia telah dianggap sebagai satu akidah tu. Itu yang kita kata bahaya sikit lah, yang perlu dibetulkan sebenarnya, yang perlu dibetulkan. Tapi sebahagian daripada kita tak dapat terimalah tentang perkara tersebut. Itu yang menjadi ujian jugalah pada saya yang mengkaji tentang perkara tersebut. Baik. Saya baca sikit naskah yang diberi kata pengantar oleh Sayyid Bussamahah, Dato' Arif Perkasa, Profesor Madya, Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Elias Dr. Mazhar, Mufti Perlis, Profesor Madya Dr. Muhammad Rozaimi Ramli, Fakulti Kemanusiaan dan Sains Sosial UPSI, dan Dr. Abu Hanifah Haris, Jabatan Sejarah UM tersebut cuba menghuraikan secara tuntas apakah punca
riwayat-riwayat mengenai makhluk dan alam gaib yang bersalahan dengan Al-Quran dan Sunnah dengan begitu lewah berkembang di alam Melayu ini. Kita cuba huraikan kenapakah perkara itu berlaku. Mengapa pula orang Melayu Islam yang sudah berakidah dengan akidah Tauhid masih berasa okey untuk menerima riwayat dan amalan yang berpunca daripada sumber yang batil ini? Ceritanya buku ni tuan-tuan, yang ni buku Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu tu, saya tulis kerana ideanya adalah bila melihat sebahagian asatizah kita yang sudah banyak menceritakan tentang hadis-hadis palsu, Israiliyat dan seumpamanya, mereka dah banyak cerita. Mereka dah banyak cerita lah, yang ni sahih, yang ni dhaif, yang ni betul, yang ni tak betul, apa semua begini. Tetapi mereka tidak jelaskan bagaimanakah riwayat-riwayat ini sampai ke alam Melayu dan bertapak, lantas berkembang dengan begitu sekali meluas. Mereka tak bincang yang tu. Jadi saya melihat di sana ada gap lah, ada kelompongan yang perlu diisi. Maka saya dengan sedikit latar belakang pengajian Usuluddin ketika diploma dulu dan seumpamanya, maka saya rasa ada benda yang boleh saya sumbang di situ. Dan akhirnya dengan mendapat semua maklumat-maklumat yang kita duk mengaji dulu apa semua, dengan apa yang mereka tinggalkan, maka saya cuba huraikan, saya cuba jelaskan fenomena di mana bagaimanakah hadis-hadis palsu ni sampai ke alam Melayu. Bagaimanakah riwayat Israiliyat yang mardud, yang tidak boleh diterima itu sampai ke alam Melayu. Dan kemudian establish, bertapak dan menapak dengan kejam, kemas, dan kemudian berkembang dengan begitu luas selama hampir 1000 tahun sampailah sekarang ini. Jadi benda-benda ini dia takkan berlaku dengan secara tiba-tiba berlaku, tidak. Dia mesti ada punca dia daripada mana. Jadi punca itulah yang cuba kita huraikan dalam buku Israiliyat, Hadis Maudhu' dan Fitnah Sirah di alam Melayu itu. Baik. Katanya lagi, lanjutan daripada itu, pegangan akidah yang korup ini tidak berakhir di sana. Hasil daripada tidak jelas hakikat akidah Tauhid membawa sebahagian masyarakat kita masih lagi menerima dan menggunakan khidmat poyang, pawang, dukun, bomoh, tukang tilik, menggunakan tangkal, percaya, kasial, majal dan seumpama yang diwarisi daripada tradisi sistem kepercayaan dan amalan dari zaman animisme, dinamisme dan Hindu-Buddha sebelum Islam lagi. Benda ni benda lama lah, ya. Saya selalu sebut dalam kuliah, benda ni hampir 1000 tahun menapak dalam masyarakat kita. Walaupun Islam dah 1000 tahun, tapi benda ni dah lebih lama daripada Islam lagi, zaman Hindu, Buddha dan zaman sebelumnya. Jadi untuk nak nafikan, untuk nak hilangkan pengaruh itu, masih lagi memerlukan juga masa yang lama. Baik. Selepas Islam datang, sepatutnya hal yang sedemikian dihapuskan kerana ia jelas bercanggah dengan konsep akidah Tauhid. Banyak benda-benda yang ada ni sebenarnya kalau diperhatikan dan dapat tidak kita kena kata memang bercanggah dengan akidah Tauhid. Tapi atas dasar kreativiti orang Melayu, mereka mengasosiasikan kepercayaan dan amalan yang berkaitan dengan Islam sehingga dilihat ia tidak bercanggah dengan jelas menurut Islam. Dia adjust lah. Bila Islam mari dia adjust. Dia adjust. Contohnya mantra-mantra, kalau dulu panggil setan iblis apa semua menggunakan mantra-mantra dalam bahasa Sanskrit ke, bahasa Jawa kuno ke. Tapi bila Islam datang, dia mula tukar, dia mula tambah benda tu ada lafaz-lafaz bismillah, a'udzubillah, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat Nabi Ibrahim. Jadi istilah-istilah itu dicampur aduk menjadi satu form sekali, yang tiba-tiba akhirnya dianggap okeylah tu, sudah Islamik, sudah kita kata ada unsur Islamnya, walaupun di tengah-tengah masih lagi penuh dengan khurafat, masih lagi penuh dengan pemujaan setan iblis apa semua. Baik. Mereka ini adalah sebuah kekeliruan dan kerancuan. Kerancuan ni maksudnya kekeliruan lah. Maha besar dan dahsyat yang sudah bertapak di alam Melayu semenjak ia datang lebih 1000 tahun dahulu.
melalui kerangka tasawur, melalui kerangka ataupun tasawur, worldview, pandangan alam, perspektif akidah tauhid, segala sistem kepercayaan kepada semangat, mambang, dewa dan dewi, roh, hantu boleh kembali ke dunia untuk tujuan tertentu adalah tertolak sama sekali. Islam mengajar kita roh orang mati berada di alam barzakh, bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu berada di alam barzakh, hatta roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak berada di tempat yang tertentu lah, di aliyyin, di sisi Allah Azza wa Jalla, di tempat yang tertentu. Dia tak boleh suka hati dia nak mari atas muka bumi ke, nak muncul ke, nak keluar daripada kubur ke, tiba-tiba tak boleh gitu. Sebab ketetapan Allah dalam bab ini sudah termaktub. Sebab tu bila orang dakwa, ada orang dakwa berlakunya yaqadhah ke, berlakunya kita kata dakwaan-dakwaan itu ini dan seumpamanya, kita kata payah nak diterima lah, payah untuk kita terima kerana hal-hal yang tersebut itu. Kemudian katanya kerana dalam Islam hanya Allah Azza wa Jal yang mutlak memutuskan manfaat dan mudarat yang menimpa insan, bukan selainnya. Hal ini dibahaskan secara mendalam dalam bab keimanan dan qada dan qadar. Islam mengajarkan bahawa di sana ada alam gaib yang begitu pelbagai seperti alam malakut, sewaktu sekalian insan masih dalam bentuk roh, syurga yang didiami Adam dan Hawa, alam malaikat, alam jin dan iblis, 7 lapisan langit dan bumi, arash, sidratul muntaha, alam rahim, alam barzakh, alam akhirat, alam mahsyar, syurga dan neraka. Namun awas, Islam menetapkan sumber mutlak yang menjadi pintu masuk ke alam gaib mesti hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis As-Sahihah, kerana keimanan kepada perkara ghaibiyat termasuk urusan akidah. Jelas, untuk kita akses kepada perkara-perkara ghaibiyat sam'iyat, perkara-perkara yang dianggap sebagai perkara yang di alam gaib, mesti sumbernya hanya Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakni tak mungkinlah untuk kita akses, dapat tahu hal-hal gaib tanpa melalui, dia berhajatkan dalil. Dia berhajatkan dalil. Dalil pula mesti yang sahih. Tak boleh dalil yang tidak sahih. Baik. Okey. Seterusnya tajuk faham tentang sakit dan penyakit, perawatan dan pengubatan sebelum dan selepas konsep agama muncul di alam Melayu. Yakni kita nak kata sebelum adanya agama-agama pun manusia dah sakit. Tok nenek moyang kita dululah, mereka pun dah sakit. Tapi sakit mereka tu macam mana mereka uruskan? Macam mana mereka mencari kita kata mencari inilah obat ke, mencari penawar ke, apa semua begini tu. Nah, sekejap baik. Apa yang saya nak bahaskan dalam bab ini adalah sakit dan penyakit, perawatan dan pengubatan sebelum dan selepas konsep agama muncul. Kita nak bagi tahu adalah ialah secara natural, secara kita kata secara kemanusiaannya, manusia akan mencari penyelesaian kepada masalah mereka. Bila mereka sakit, bila mereka ada masalah apa semua, mereka akan cari mereka akan cari ubat ataupun penyelesaian. Tapi ketika agama mereka belum lagi beragama, maka apakah sumber inspirasi, sumber panduan mereka dalam hal-hal tersebut? Itu yang kita nak tengok tu. Baik, kita berbalik kepada perbincangan mengenai realiti zaman sebelum kemunculan sistem agama yang digelarkan sebagai zaman animisme, iaitu zaman kepercayaan kepada roh, kepada semangat ni, kepada spirit dan seumpamanya. Bertitik tolak daripada doktrin ini muncul 2 konsep kepercayaan yang kemudian berasosiasi dengan masyarakat alam Melayu dan sedar atau tidak kesannya masih wujud sampai ke hari ini. Menariknya, ia sentiasa berevolusi sesuai dengan perubahan
dan tuntutan zaman. Kepercayaan itu adalah ada dua bentuknya. Baik. Yang pertama, semangat atau mambang ini perlu dipujuk dan dijaga dengan melakukan pelbagai bentuk ritual yang berbentuk korban sembelihan, jamuan, pelbagai jenis makanan dan seumpama. Ritual tersebut dilakukan oleh orang tertentu sebagaimana diterangkan di bawah. Jadi kepercayaan kepada semangat mambang tadi ada fungsi. Maka dianggap dia ni sebagai orang, sebagai makhluk yang menjaga secara gaib dan tak boleh buat dia marah dan seumpamanya. Baik. Yang kedua, muncul orang tertentu yang dianggap mempunyai kelebihan kerana boleh berinteraksi dengan semangat atau mambang. Melalui mereka lah masyarakat akan menerima arahan atau khabar dari alam mambang itu. Mereka ini kemudian dikenali dengan nama poyang, pawang, dukun, bomoh, tukang tilik dan seumpamanya. Mereka lah yang menjadi pengajar dan ketua upacara ritual, tata cara yang bertujuan untuk mendapatkan hajat atau menyembuhkan penyakit. Gini tuan-tuan. Sebelum datangnya agama Islam ataupun agama Hindu dan Buddha, konsep Hindu dan Buddha mengajar konsep keagamaan mereka lah. Ada dewa-dewi dan juga ada kita kata Brahman, Atman, adanya duka macam-macam lah. Jadi Islam pun ada konsep kita. Tapi sebelum agama-agama ini datang, masyarakat sebelumnya duduk percaya pada benda yang berkaitan semangat, spirit, mambang apa semua ni lah. Tapi lama-lama spirit, semangat apa semua ni sifatnya adalah dia ni memerlukan korban, memerlukan kita kata satu benda yang bersifat sesuatu yang dianggap memerlukan korban untuk nak tenangkan dia. Dia ni jadi bersifat marah. Jadi perlulah diberi korban. Jadi muncul pula orang yang boleh berinteraksi dengan mambang-mambang ni sebagai orang tengah. Orang tengah yang akhirnya menjadi jurucakap, yang akan menceritakan kepada masyarakat apa yang mereka perlukan itu. Maka apa yang berlaku adalah muncullah pula konsep orang tengah tadi, Tok Bomo, Pawan Dukun, Tok Bomo, Pawan Dukun, Poyang apa semua ni yang menjadi orang tengah yang boleh berinteraksi dengan yang namanya makhluk gaib tadi. Muncullah pula Tok Bomo ni. Katanya lagi, oleh kerana kelompok ini dianggap boleh berhubung dengan alam dan makhluk gaib, maka sebarang masalah yang bersabit dengan penyakit apapun akan dirujuk kepada golongan ini. Perlu diingatkan pada zaman itu belum ada siapa yang mampu menjelaskan fenomena sesuatu penyakit secara saintifik. Semua penyakit dianggap ada kaitan dengan alam gaib dan kemarahan semangat ataupun mambang. Itu situasi dia. Asalkan ada perkara berlaku, ni mesti ada tok ayah kita marah ni. Ni mesti ada mambang, semangat gunung. Bila berlaku gunung berapi, ni mesti semangat gunung berapi marah kita ni. Bila berlakunya banjir, ni mesti laut marah pada kita ni. Soalan begitulah. Dia punya spekulasi, dia punya agak-agak zaman itu. Justru kita tidak pelik bagaimana golongan ini menjadi kelompok yang berpengaruh dalam sistem masyarakat Melayu pada zaman itu, selain ketua masyarakat yang biasanya dilantik daripada individu paling kaya dari sudut harta. Kedua-dua profession ini pula biasanya akan diwarisi oleh anak cucu mereka secara turun-temurun. Penghulu kampung, orang kaya sekali dalam kampung tu biasanya, dan jawatan dia itu diperturunkan. Ayah dia, tok dia ketua kampung, anak dia ketua kampung, cucu dia ketua kampung, sampailah bila-bila. Dia anggap gitulah lebih kurang dah. Kemudiannya begitu juga bomoh pawan dukun ni. Bomoh pawan dukun ni pun satu jawatan yang dianggap sebagai jawatan warisan. Kalau tok dia tu pawang, maka anak dia pun jadi pawang, cucu dia pun jadi pawang dan seterusnya. Baik. Dalam hal yang bersabit dengan sistem kepercayaan penyembuhan penyakit dinamakan sebagai perawatan, penyembuhan, berubat
ikhtiar. Inilah kemudian muncul pelbagai jenis pemikiran khurafat, tahyul dan bid'ah. Antara asbab 5 ujian besar itu terjadi adalah kerana sakit dan penyakit. Maka untuk mengubati sakit dan penyakit itulah akan timbul kemudian idea-idea baharu, hasil pengalaman dan kearifan tempatan, dan juga sangkaan berkaitan alam dan makhluk gaib. Bila ada penyakit, sama ada penyakit itu secara zahir ataupun batin, maka timbullah idea macam mana nak berubat. Maka pergilah rujuk kepada Tok Pawan Dukun, yang kemudian mereka cakap apa pun akan dipercayai. Baik. Ini adalah kerana apabila sesuatu fenomena saintifik tidak mampu dijelaskan secara saintifik, maka jalan sebagai jalan escapism, kalangan pawan dukun, bomoh, tukang tilik dan seumpamanya akan mereka jawapan yang kemudian membawa kepada pemikiran khurafat, tahyul dan bid'ah. Namun pada masa itu jawapan dan alasan mereka dianggap sangat betul dan logik, kerana kelompok itu dilihat sebagai rujukan berautoriti serta tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat. Nak kita tanya kenapa berlakunya hujan kita ni, dia nak cerita sebenarnya berlakunya sekarang ni angin monsun timur laut, di mana angin telah berubah arah daripada sini. Itu jawapan saintifik yang zaman ni kita jumpa. Tapi zaman dulu ni nak jelaskan kenapa berlaku fenomena banjir, fenomena hujan lebat, apa semua ribut. Jadi jawapannya adalah, ni semangat ataupun mambang sial-sial murka kepada kita, tak bagi korban kepada dia tahun ni. Jadi jawapan-jawapan yang khurafat tu lah sebenarnya ada penjelasan saintifik kita hari ni lah. Maka jelas bulan 12 kenapa berlakunya perubahan angin timur laut, monsun barat daya. Maka sekarang ni memang musim tengkujuh, akan berlaku banjir, begini. Itu jelas. Tapi dulu jawapan-jawapan itu tidak ada. Maka diberilah jawapan-jawapan yang khurafat, yang tahyul tu. Maka sebagai contoh juga yang mudah, ada orang dia tunjuk keris dia ni boleh berdiri. Bila dia pacak, keris dia tu boleh berdiri. Which is tak logik di akal lah. Macam mana keris tu boleh berdiri sedangkan hujungnya runcing, dia rupa-rupanya. Jadi jawapan mudah kepada bagaimana keris tu boleh berdiri adalah apa dia? Ada jin. Ada jin tu menyebabkan keris tu boleh berdiri. Rupa-rupanya bila di telusuri secara saintifik, dia hukum fizik lah. Hebatnya pandai besi kita orang Melayu dulu, yang luar biasa. Tok nenek moyang kita pandai besi ni, dia boleh mencampurkan pelbagai elemen besi sehingga menjadi senjata yang namanya keris, dengan lok-loknya yang pelbagai itu, dengan seni yang pelbagai, dan akhirnya menghasilkan satu keris yang begitu sekali seimbang. Bila dia letak hujungnya mampu berdiri. Macam kita main besi berani masa kecil dulu, burung tu, bila letak dia boleh berimbang. Benda tu adalah fizik saja sebenarnya, bukanlah benda yang pelik, sihir ke jin iblis ke apa semua. Tapi dulu nak explain pada orang dulu, of course lah, explanation yang mudah pada zaman dulu adalah apa dia? Setan, ada jin, setan masalah. Rupa-rupanya benda tu adalah ada penjelasan saintifiknya. Yang ni yang kita masih terlepas pandang dalam hal-hal yang sedemikian. Baik, katanya lagi apa dia? Kebanyakan rekod mengenai hal sebegini datang daripada para orientalis, orang yang kaji hal-hal begini. Dulu satu masa yang mengkaji, yang mencatat hal-hal ini dari perspektif orang luar. Walaupun kita tak banyak setuju dengan mereka, kerana banyak juga kesalahan-kesalahan mereka dalam mencatat tersebut. Bila dia mari catat pasal bangsa kita ni, kita kena lihat secara objektif lah. Macam kami yang mengkaji ni, kita kena tengok yang betul kena kata betul, yang salah kena kata salah lah. Contohnya Franz Swettenham ke siapa, dia kata orang Melayu ni suka berjudi, suka minum arak, mabuk, dan bahkan suka buat lagi bini orang. Maka saya kata kena perincian. Dia tak boleh pukul rata begitu. Takkanlah semua orang mabuk zaman tu. Bagaimana dengan tok guru yang alim, yang soleh,
Apa semua ni. Jadi kelompok yang dia jumpa, masyarakat awam. Jadi saya kata, kalau kata mabuk, orang Melayu suka mabuk, orang kampung dia tak mabuk dengan arak mahal-mahal. Mungkin dimaksudkan mabuk di situ adalah mereka makan makanan ataupun minum minuman daripada nature, macam itulah, macam apa, ketum lah, benda-benda gitulah, tuak masak, itu je lah kan. Tapi golongan bangsawan, of course lah, minum arak sekali dengan British lah, sekali dengan apa nama, penjajah lah, gitu. Begitu juga dalam masalah dikatakan suka berjudi. Maka orang kampung, cara berjudi mereka mungkinlah laga ayam, laga kambing, benda-benda yang biasa. Tapi bila melibatkan orang bangsawan, mereka ada game mereka lah, main daun teruk ke, ataupun berjudi lomba kuda ke, sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Itu bezanya. Dan buat lagi bini orang ni, setakat yang kita duk baca, orang awam memang tak berani buat lah. Orang kampung mana berani nak buat lagi bini orang. Biasanya yang buat lagi bini orang ni siapa dia? Biasanya adalah golongan bangsawan, anak-anak raja, golongan yang mengaku dia ni adalah bangsawan dan seumpamanya. Bini orang ke, anak orang ke, yang dia nak, dia ambil begitu saja. Itu memang ada termaktub. Contohnya kritikan oleh Abdullah Musi, Musi Abdullah tu. Benda-benda begitulah yang dia kritik. Baik. Okey, kita pergi sikit lagi tuan-tuan. Katanya lagi di sini, kebanyakan rekod mengenai hal sebegini datang daripada para Orientalis. Orientalis, Mak Saleh, golongan British, khususnya di tanah Melayu ni British, kalau di Indonesia Belanda lah, yang mari jadi pegawai-pegawai takbir. Tapi dalam masa yang sama, mereka ni lulusan daripada University Oxford, Cambridge, kalau Leiden, kalau Snokhuzronge tu daripada Leiden. Mereka datang bukan semata-mata mentadbir, tapi untuk kalau kita hari ni kaedah akademik kita kata untuk collect data, untuk dapatkan data-data semasa, untuk dapatkan maklumat-maklumat untuk dijadikan rujukan bahan kajian mereka. Dan apa berlaku, mereka ni pernah menjadi pegawai syarikat Hindia Timur British di alam Melayu, terutamanya di tanah Melayu. Sebahagian mereka mencatat dengan jujur setiap apa yang mereka lalui sepanjang berada di tanah Melayu pada era penjajahan masing-masing. Manakala sebahagian lagi secara sengaja atau tidak sengaja memberikan tafsiran dan gambaran yang tidak tepat. Ada juga yang bila dia ulas tu, nampaklah macam berat sebelah ke, macam apa nama, macam berat sebelah ataupun macam apa nama, macam ada yang tak beres lah. Baik, seterusnya rekod Portugis dan Belanda. Mungkin sedikit yang masih wujud, namun rekod British sebenarnya masih sangat mewah. Banyaklah maksud saya. Untungnya kita pada hari ini kebanyakan catatan tersebut boleh diakses melalui atas talian. Syukur kepada Allah SWT atas nikmat teknologi jalur lebar sekarang ini. Saya sendiri pun antara benda-benda yang kita nak cari kadang-kadang tu benda-benda pelik-pelik lah, benda-benda berbentuk kita kata ni apa, manuskrip lama Melayu ni, boleh kita akses hanya kadang-kadang melalui online sahaja. Itu luar biasa lah, memang cukup luar biasa. Saya pernah cuba himpun selarai karya sarjana orientalis dan sarjana tempatan yang mengkaji seputar subjek ini. Saya tulis dan berkongsi di Facebook dan WhatsApp group kumpulan yang menghimpunkan beberapa pengkaji dan karyawan dalam bidang kajian manuskrip Melayu yang diberi nama Wacana Manuskrip Melayu. Baik, antara tajuk-tajuk buku lah yang saya duk cari ni, kita tengoklah sebelum kita berhenti ni, dah masuk isyak ni. Antara senarai kajian orientalis terhadap ilmu hitam, sihir, bomoh, pawang, dukun tilik, jampi serapah, kepercayaan karuk, khurafat, tahyul, bid'ah dalam tradisi dan budaya resam orang Melayu. Antara yang kaji ni adalah yang pertama, buku yang bertajuk Malay Poisons and Charm Cures, John Gimlet. Gimlet ni
doktor pakar bedah yang berkhidmat di Kelantan, dan dia cuba rekod kearifan orang Kelantan melalui bomoh pawan dukun ni, bagaimana mereka merawat dan bagaimana mereka guna racun, bahkan merawat racun tersebut. Sebab tajuk dia Malay Poisons and Charms Cure, racun Melayu dan juga penawar bagi charm ni macam sihir lah. Nah, baik. R.O. Winston ada tulis buku The Malay Magician. The Malay Magician, tukang sihir Melayu lah kalau kita nak. Kemudian Walter William Skipp, ini paling tebal, ini hampir 1000 muka surat. Tajuknya Malay Magic, sihir Melayu. Begitulah. Seterusnya, The Analysis of Malay Magic, William Endicott tulis Analysis of Malay Magic. Kemudian Roland Weiner tulis Bomoh Poyang, tajuk dia. Winston tulis lagi Shaman, Shaiva and Sufi, A Study of the Evolution of Malay Magic. Itu karya dia. Kemudian Magic's Coin of Java, Bali and the Malay Peninsula. Magic's Coins bercerita pasal cerita pasal coins. Coin ni apa? Shilling yang digunakan untuk magic. Dan pekaji tempatan antara lain oleh Dr. Amran Kasimin, Religion and Social Change among the indigenous people of the Malay Peninsula. Ini antara rujukan utama kita dalam membahaskan hal ini. Yang kedua, Malay Folklore and Belief, Profesor Dr. Tai Osman, ini semua sudah meninggal ya. Dan yang ketiga ada Dr. Farouk Yahya, ini masih hidup lagi, muda lagi, Malay Magic and Divination. Malay Magic and Divination. Ini buku-buku yang duk cerita pasal benda ni, cukup menarik ya. Saya sangat minat lah tentang hal tersebut. Seterusnya, kita pergi sikit lagi ya. Kemudian seorang daripada ahli kumpulan ini berada di luar negara berkongsi dapatan beliau sebagaimana di bawah. Ada lagi Thomas Newbold, Political and Statistical Account of the British Settlement in the Strait of Malacca. Jilid 2 menghuraikan beberapa manuskrip Melayu dan praktis magis dalam kehidupan sosial masyarakat Melayu. Kemudian Swettenham, Malay Sketches, huraian umum tentang kepercayaan orang Melayu dan pergantungan mereka kepada ilmu syiar Arab yang aneh dalam mendapatkan kembali barang yang hilang. Kemudian Wilkinson ada tulis Malay Beliefs, huraian umum tentang dasar kepercayaan tradisional dan kegunaan magis dan ilmu dalam masyarakat Melayu. Kemudian Cook, Ilmu Jahat Jembras, ini macam satu jurnal huraian tentang ilmu gaib, seorang pencuri bagaimana dia boleh naik rumah orang dan melepaskan diri dari polis dengan mengamalkan sejenis ilmu dari sebuah manuskrip. J. Kusine, Dances Magic di Kelantan, tentang konsep ilmu dalam masyarakat Melayu. Ada banyak lagi lah tuan-tuan, saya tak baca satu-satu, tapi nak katanya memang banyak lah, memang banyak. Kita katakan kajian-kajian yang sudah dibuat tentang hal ini. Nah, antara yang menarik juga ni, Malaysia Magicnya, The Shadow of the Prophet, sentuh tentang kebatinan dalam silat Melayu. Ada Douglas Farrell. Transit Singh Xavier, Pawang on the Malay Frontier, thesis PhD UCLA, yang menggunakan kitab Perintah Pawang dan Maxwell, berpetunjuk untuk kaji majid kepawang, aktiviti ekonomi orang Melayu dan pelbagai lagi. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, jadi nak katanya memang banyaklah, memang terbukti ilmu-ilmu ini memang ada dan dipraktiskan dan digunakan dan menjadi kita kata perkara yang tak dapat dinafikan keberadaannya dalam kalangan masyarakat Melayu kita. InsyaAllah kita berhenti situ dulu lah untuk solat isyak. Pada sesi seterusnya kita akan sambung lagi kemudian insyaAllah, dan harapnya pada masa itu kita dah boleh pergi balik ke AQS insyaAllah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.